Tengah tasik tu, ada seorang perempuan yang tengah menyanyi sambil main buaian. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller channel. So for those yang dah pun tekan butang subscribe, Pika nak ucapkan thank you so much. Thank you for your support. And for those yang belum lagi tekan butang subscribe, please tekan butang subscribe di bawah sekarang. So baru-baru ni Pika dapat banyak sangat request daripada korang untuk buat tentang negeri Sabah pula. Okay? So demi korang semua, boleh bah kalau kau. Jadi, untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang 3 kisah seram yang berlaku di negeri Sabah. So, without wasting our time, let's get started. Kisah yang pertama, Rumah Agam Agnes Keith. Untuk pengetahuan korang, Rumah Agam Agnes Keith ni terletak di Jalan Istana Sandakan Sabah. Sebenarnya, rumah ni pernah didiami oleh seorang penulis yang terkemuka yang bernama Agnes Newton Keith, yang mana beliau pernah menulis sebuah buku yang sangat famous yang bertajuk Land Below the Wind pada tahun 1939. So that's why lah negeri Sabah sampai sekarang dikenali sebagai negeri di bawah bayu. Okey, mengikut catatan Agnes, dia kata dia ni bukanlah seorang manusia yang percayakan benda-benda tahyul ataupun hantu. Cuma yang peliknya, dia kata sejak dia duduk dekat rumah tu, dia selalu mengalami satu kejadian yang pelik, iaitu dia setiap hari nampak benda yang sama. Yang mana setiap hari dia kata dia akan nampak ada seorang perempuan yang tinggi lampai, cakap goodbye dekat husband dia, lepas tu dia ambil anak dia dan dia pun turun berjalan seorang diri, dan bila dia sampai dekat satu hujung jalan ni, dia akan toleh ke belakang dan lepas tu perempuan ni pun gaib. Jadi dekat sini, Agnes ni akan tertanya-tanya siapa sebenarnya jelmaan perempuan tu tadi. Mengikut kata penghuni seterusnya pula yang bernama Rosemary, dia kata rumah tu memang akan ada satu kejadian pelik. Contohnya macam setiap hari, especially pada waktu subuh, dia akan selalu dengar bunyi ketukan pintu dekat luar bilik dia tau. Dan lagi menyeramkan, dia akan dengar bunyi macam tapak kaki yang berjalan daripada luar dan akan stop betul-betul depan pintu bilik dia. Cuma Rosemary ni pernah bagi tahu antara banyak-banyak kejadian pelik yang berlaku dekat rumah tu, yang paling dia takut ialah bila ada satu hari tu kan, dia bangun daripada tidur dan dia terkejut sebab dia tengok dekat hujung katil dia tu ada seorang perempuan yang menyeramkan tengah tenung dekat dia. So lepas tu disebabkan dia terlampau takut dan terkejut, dia pun terus pengsan. Dan mengikut kata penghuni lain, selepas daripada Agnes dan Rosemary pula, mereka kata mereka selalu nampak jelmaan wanita. Dan jelmaan wanita tu suka sangat berdiri dekat tangga sebelum dia pun gaib. Kisah kedua, Sandakan Memorial Park. Okey, untuk pengetahuan korang, Sandakan Memorial Park ni merupakan tempat bersejarah di mana di sana semasa penjajahan Jepun ada banyak sangat tawanan perang daripada Australia dan juga askar-askar British yang ditahan dan diseksa sampai mati oleh askar-askar Jepun. Jadi demi memperingati peristiwa berdarah tu, mereka pun telah bina satu macam tugu peringatan dekat sana. Mengikut kata orang-orang yang berada dekat sekitar sana, mereka kata yang tempat tu sebenarnya agak keras sebab banyak sangat perkara misteri yang pernah berlaku di sana. Contohnya macam ada satu cerita ni, seorang lelaki ni dia tengah berjalan dekat kawasan taman tu pada waktu malam tau. Dan sekali dia dapat dengar satu bunyi macam suara perempuan sedang menyanyi. Dan bila dia toleh, dia sangat terkejut sebab dia tengok dekat tengah-tengah tasik tu ada seorang perempuan yang tengah menyanyi sambil main buaian di tengah-tengah tasik. So disebabkan lelaki tu terkejut, dia pun terus lari dan keesokannya dia pun demam. Selain tu juga, dekat situ dulu kononnya ada pernah jadi satu kejadian jenayah yang sangat tragis, yang mana orang jumpa seorang perempuan yang mati akibat disula. So that's why orang kata selepas daripada kejadian tu, banyak kali juga orang akan terdengar suara perempuan meminta tolong ataupun suara perempuan yang seperti menjerit kesakitan. Manakala lagi satu cerita yang berlaku dekat sana pula ialah pernah ada seorang lelaki ni, kononnya dia ni orang baru dekat sana. So dia pun pergilah jogging kat situ sorang-sorang. Dan masa dia tengah syok jogging tu, sekali dia dapat dengar bunyi macam tapak kaki daripada belakang tau. So dia pun perlahankan lah sebab dia nak suruh orang kat belakang dia tu potong dia. Tapi dia pelik, bila dia perlahankan, bunyi tapak kaki belakang pun perlahan juga. So dia pun macam curious lah kan, dia nak tahu siapa pula follow aku ni. Bila dia toleh, sekali dia sangat terkejut sebab yang tengah berlari dekat belakang dia tu adalah satu lembaga tanpa kepala.
Jadi apa lelaki ni buat, daripada dia jogging, dia terus lari pecut. Kisah yang ketiga, Gua Madai. Gua Madai ni merupakan sebahagian daripada banjaran Bukit Batu Kapur, iaitu kira-kira 13 km daripada Pekan Kunak. Untuk pengetahuan korang, gua ni merupakan gua warisan yang sangat produktif dalam menghasilkan sarang burung layang-layang jenis hitam. Bagi orang yang pernah berada dekat sana, mereka kata mereka sering kali nampak kambing ataupun jelmaan kambing yang berada di dalam gua. Dan let's say kalau diorang follow kambing tu, sekali kambing tu akan gaib. Tapi apa yang lebih menyeramkan tentang kambing tu ialah mereka kata kadang-kadang mereka dapat nampak kepala kambing sahaja duduk bertenggek dekat atas batu di atas dinding gua. Mengikut kata penjaga kepada gua tu, dia sering kali akan terserempak dengan lembaga perempuan berambut panjang yang memakai baju serba hitam. Dan mereka sering kali nampak perempuan ni sama ada berada di dalam gua, tak pun dia bertenggek dekat atas batu, ataupun dia duduk dekat depan pintu masuk gua tu. Dan bila mereka toleh untuk kali kedua, jelmaan tu pun hilang. Selain daripada itu juga, masyarakat dekat sana percaya yang kewujudan perempuan tadi sebenarnya adalah penunggu kepada gua tersebut. Dan selain tu, mereka juga kata kalau korang pernah pergi Gua Madai ni, ada 2 bongkah batu yang bentuknya sama seperti meja dan juga kerusi, yang mana mereka percaya itu adalah milik kepada makhluk tadi. So antara 3 tempat yang Pika ceritakan tadi, iaitu Rumah Agam Agnes Keith, Sandakan Memorial Park dengan Gua Madai, mana tempat yang korang pernah pergi? Ataupun mungkin korang pernah mengalami kejadian aneh sepanjang korang berada dekat sana. Mungkin korang boleh kongsikan dekat komen di bawah. Okay, so anyway, itu sahaja video Pika tentang 3 kisah seram yang berlaku di negeri Sabah. Dan untuk video selepas ni, Pika akan teruskan dengan kisah seram dekat negeri lain pula. So stay tune. Jangan lupa untuk tekan butang like, comment and share. And please tekan butang subscribe. Okay? So anyway, itu sahaja video Pika untuk kali ini. Hopefully korang suka. So see you soon in my next video. Bye!